Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jom belajar bersama Cikgu Najwa dalam subjek fizik tingkatan 5 KSSM. Kali ini dalam bab yang kedua, tekanan. Okey, apa khabar semua? Cikgu harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera dan ceria-ceria selalu. Okey, kita teruskan kepada subtopik 2.4 bagi prinsip Pascal. Ya, subtopik 2.4 prinsip Pascal. Okey, standard pembelajaran untuk subtopik kali ini adalah murid dapat memerihalkan prinsip pemindahan tekanan dalam suatu bendalir yang tertutup. Seterusnya, murid dapat berkomunikasi mengenai sistem hidrolik sebagai satu sistem pengganda daya. Selanjutnya, murid dapat berkomunikasi tentang aplikasi prinsip Pascal. Dan yang terakhir, murid dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan prinsip Pascal. Baiklah, istilah penting yang akan dibincangkan dalam subtopik kali ini adalah yang pertama berkaitan dengan takrifan prinsip Pascal. Seterusnya, sistem yang berkaitan dengan prinsip Pascal iaitu sistem hidrolik sebagai sistem pengganda daya. Seterusnya, formula yang berkaitan dengan prinsip Pascal adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2 yang mana memberikan terkunci ataupun membawa maksud kepada daya input sebagai F1, manakala F2 adalah daya output, A1 adalah luas permukaan input, manakala A2 adalah luas permukaan output. Dan yang terakhir akan dibincangkan aplikasi secara mendalam dalam prinsip Pascal iaitu brake hidrolik dan juga jet hidrolik. Jom kita lihat di sekeliling kita, contohnya di pasar ataupun di pekan, sebuah mesin pengekstrak santan kelapa yang digunakan untuk menghasilkan santan dalam bekas yang menggunakan beg kelapa parut dikenakan satu daya pada bahagian atas beg kelapa parut tersebut. Mesin ini berfungsi berdasarkan prinsip pemindahan tekanan dalam suatu bendalir yang tertutup yang mana diletakkan dalam satu beg kelapa parut yang ditutup ataupun diikat dengan rapat. Apabila daya dikenakan, tekanan terhasil pada satu ombak ini ditekan pada beg kelapa parut menghasilkan santan dan masuk ke dalam bekas ini untuk dijual kepada pembeli sebagai santan segar. Persoalannya di sini, bagaimanakah daya yang besar dihasilkan untuk menekan kelapa parut itu? So, stay tune untuk melihat keadaan ini dalam prinsip Pascal. Okey, kita lakukan dulu aktiviti 2.6 yang bertujuan untuk menjana idea tentang pemindahan tekanan dalam cecair. Radas yang digunakan adalah ombak Pascal dan juga besen plastik dengan bahan yang digunakan adalah air. Okey, jom kita lihat seketika aktiviti 2.6 yang cikgu hasilkan dalam video TikTok. Jom kita tonton sama-sama. Okey, daripada aktiviti yang telah dilakukan tadi, kita dapat bincangkan bahawa daya tolakan ke atas ombak
menghasilkan satu tekanan P pada permukaan air di bawah ombak itu. Seterusnya, tekanan ini dipindahkan ke seluruh air secara seragam pada semua arah. Ini menyebabkan air memancut keluar dari setiap lubang pada ombak Pascal tersebut dengan kelajuan yang sama. Tetapi persoalannya di sini, bagaimanakah tekanan dalam cecair dipindahkan? Jom kita lihat kepada prinsip pemindahan tekanan. Okey, sila like video ini jika ianya bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa Channel agar channel ini terus berkembang. Fenomena pemindahan tekanan ke seluruh bahagian dalam cecair dinyatakan dalam prinsip Pascal. Apa prinsip Pascal kata? Okey, prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bendalir tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalir itu. Okey, di sini penting untuk kata kunci bagi prinsip Pascal adalah perkataan tekanan. Okey, tekanan ini yang dikenakan ke atas bendalir tertutup. Maksudnya dalam suatu bekas tertutup ada bendalir dalam bekas itu yang mana bendalir tidak boleh keluar daripada bekas yang tertutup itu. Maksudnya bendalir dalam bekas yang tertutup. Okey, seterusnya tekanan dipindahkan secara seragam dan tekanan dipindahkan ke semua arah dalam bendalir itu. Okey, cikgu ulang. Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bendalir tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalir itu. Okey, seterusnya dalam ejaan Pascal wajib betul. Dieja dengan huruf P, A, S, C, A, L. Pascal. Iaitu diambil sempena nama seorang saintis fizik yang bernama Blaise Pascal, yang mana beliau banyak memberi sumbangan dalam penciptaan sistem hidrolik. Okey, prinsip Pascal juga dikenali sebagai prinsip pemindahan tekanan dalam cecair. Jom kita berekreasi seketika dengan menunggang motosikal. Contohnya, jika kita telah tiba di suatu destinasi, kita menekan pedal brake. Okey, jika tekanan tersebut dipindahkan ke suatu permukaan yang lebih luas, persoalannya di sini, apakah kesan daya yang terhasil di permukaan tersebut? Setelah kita menekan pedal brake, tekanan dikenakan pada pedal brake tersebut, ianya dapat memperlahan dan seterusnya memberhentikan motosikal itu. Okey, sistem yang ada dalam brake motosikal merupakan satu sistem hidrolik. Sistem ini yang mana kita kenakan sedikit daya sahaja pedal brake mampu menghentikan sebuah motosikal yang lebih besar. Jadi di sini menunjukkan bahawa sistem hidrolik sebagai satu sistem pengganda daya. Alright, kita lakukan pula aktiviti 2.7 yang bertujuan untuk mengkaji sistem hidrolik ringkas sebagai pengganda daya. Radas yang digunakan adalah model sistem hidrolik ringkas, 3 keping pemberat berslot 100 gram, 5 keping pemberat berslot 50 gram, 5 keping pemberat berslot 20 gram dan 5 keping pemberat berslot 10 gram. Dan bahan yang digunakan adalah air. Pertamanya, sediakan model sistem hidrolik ringkas seperti dalam gambar foto. Seterusnya, pastikan aras air dalam kedua-dua picagari adalah sama. Seterusnya, letakkan pemberat berslot 50 gram di atas ombak kecil.
tambahkan pemberat berslot sama ada 10 gram, 20 gram, 50 gram atau 100 gram di atas omboh besar sehingga aras air di dalam kedua-dua picagari menjadi sama semula. Kerana apabila kita letakkan satu pemberat berslot di atas omboh kecil, dia akan menyebabkan aras air di sini tak sama. Jadi kemungkinan aras air pada picagari kecil ni turun, manakala picagari besar ni aras airnya naik. Jadi untuk samakan semula, kita letakkan pemberat berslot di atas omboh besar ini. Jadi pastikan kedua-dua aras pada picagari tersebut menjadi sama semula. Dan rekodkan jumlah jisim pemberat berslot di atas omboh besar. Selanjutnya ulang langkah tadi dengan pemberat berslot berjisim 80 gram dan 100 gram di atas omboh kecil. Rekodkan jumlah jisim tersebut di dalam jadual. Keputusan yang diperoleh dicatatkan dalam jadual dengan bacaan jisim di atas omboh kecil yang sepadan dengan jumlah jisim di atas omboh besar. Daripada aktiviti ini kita dapat bincangkan bahawa yang pertama, daya daripada pemberat berslot di atas omboh kecil tadi mengenakan tekanan ke atas permukaan air di dalam picagari kecil. Tekanan ini dipindahkan ke picagari besar. Seterusnya, daya yang dikenakan akan menghasilkan tekanan pada suatu luas permukaan. Daya sama dengan tekanan darab luas permukaan. Formula ini telah kita pelajari dalam sains tingkatan 2 daripada formula asalnya, iaitu tekanan sama dengan daya per luas permukaan. Seterusnya, tekanan pada omboh besar menghasilkan daya yang lebih besar yang dapat menyokong pemberat berslot yang berjisim lebih besar. Jika kita lihat daripada keputusan dalam jadual ini, pasangan apabila omboh jisim pada omboh kecil adalah kecil, maka jisim pada omboh besar adalah kecil. Apabila semakin besar nilai jisim di atas omboh kecil, maka semakin besar jumlah jisim di atas omboh besar. Jadi tekanan pada omboh besar menghasilkan daya yang lebih besar yang dapat menyokong pemberat berslot dengan jisim yang lebih besar. Sekarang kita lihat pula sistem hidrolik sebagai sistem pengganda daya. Jangan lupa like video ini jika ianya bermanfaat dan subscribe Cik Zunaifah Channel agar channel ini terus berkembang. Sistem hidrolik menggunakan prinsip Pascal untuk berfungsi. Satu sistem hidrolik yang asas terdiri daripada omboh kecil dan omboh besar dengan keluasan masing-masing, iaitu omboh input mempunyai luas permukaan yang lebih kecil, manakala omboh output yang kedua ini mempunyai luas permukaan yang lebih besar. Secara ringkasnya, dalam sistem hidrolik, jika terdapat satu daya yang kecil dikenakan pada omboh yang mempunyai luas permukaan yang kecil, akan berubah menjadi daya yang besar pada omboh yang mempunyai luas permukaan yang lebih besar. Sekarang jom kita lihat satu persatu bagaimanakah sistem hidrolik ini berfungsi dalam prinsip kerjanya. Yang pertama, jika daya input F1 dikenakan ke atas omboh input, F1 ni dikenakan ke atas omboh input, maka di omboh input tekanan P1 terhasil. Pada omboh yang kecil ni, omboh input ni, tekanan P1 terhasil
pada permukaan cecair A1. Seterusnya, tekanan dipindahkan secara seragam melalui cecair ke ombung output. Selanjutnya, tekanan yang sama bertindak pada permukaan A2 ini di ombung output. Dan yang terakhir menyebabkan daya output F2 tadi yang hujung ni bertindak ke atas ombung output. Jadi ombung output F2 akan menjadi lebih besar berbanding F1. Okey, sekarang kita lihat pula rumus pengganda daya bagi prinsip Pascal. Tekanan ke atas permukaan cecair di bawah ombung input P1 bersamaan dengan F1 per A1, iaitu tekanan P1 yang mana ianya adalah tekanan pada ombung input bersamaan dengan daya input F1 bahagikan dengan luas permukaan input A1. Seterusnya, tekanan ke atas ombung output iaitu P2 sama dengan F2 per A2, iaitu daya output bahagikan dengan luas permukaan ombung output. Okey, tekanan ke atas ombung output ialah tekanan yang dipindahkan daripada ombung input. Jadi, P2 adalah bersamaan dengan P1. Okey, oleh sebab tekanan dipindahkan secara seragam, maka P1 adalah bersamaan dengan P2. Jadi, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Rumus ini merupakan rumus prinsip Pascal. Maka rumus ini adalah penting untuk pengiraan dalam sistem hidrolik bagi prinsip Pascal. Seterusnya, apabila nilai luas permukaan A2 adalah lebih besar daripada nilai luas permukaan A1 dan juga daya ke atas ombung output F2 adalah lebih besar daripada daya ombung input F1, ia dapat ditentukan melalui F2 sama dengan A2 per A1 darab F1 daripada rumus prinsip Pascal yang kita pindahkan secara matematik. Kita permudahkan secara matematik. Kita bawa F2-nya ke sebelah kiri. So, kita akan dapat rumus yang sedemikian. Maka, nilai faktor gandaan untuk pengganda daya untuk prinsip Pascal adalah A2 per A1, iaitu luas permukaan ombung output bahagikan dengan luas permukaan ombung input. Sistem hidrolik. Apakah ia sistem hidrolik? Sistem hidrolik adalah satu sistem yang menggunakan cecair untuk memindahkan tekanan. Okey? Tekanan dipindahkan melalui talian yang mengandungi cecair hidrolik. Ciri-ciri cecair hidrolik adalah yang pertama iaitu takat didihnya yang tinggi. Walaupun cecair itu panas, ianya tidak mudah untuk mendidih kerana takat didihnya yang tinggi. Seterusnya, kadar penyejatan cecair hidrolik adalah rendah. Ianya tidak mudah untuk tersejat. Seterusnya, tidak membentuk gelembung dalam sistem hidrolik. Satu sistem hidrolik tidak boleh mengandungi gelembung udara di dalam mana-mana saluran paip yang mengandungi cecair hidrolik itu. Jika gelembung udara wujud dalam cecair hidrolik, maka daya yang dikenakan pada ombung input akan digunakan untuk memampatkan udara dalam gelembung dan bukan untuk menggerakkan ombung yang kedua iaitu ombung output.
Jadi ini akan menjejaskan kecekapan sistem hidrolik itu. Seterusnya, ciri bagi cecair hidrolik adalah kesan pengaratannya yang rendah. Maksudnya tidak mudah untuk berkarat. Dan yang terakhir iaitu ketumpatan cecair hidrolik adalah rendah. Jom kita lihat pula kepada aplikasi prinsip Pascal. Okey, terima kasih kerana like video ini dan subscribe Cikgu Najwa channel. Okey, seperti yang dibincangkan tadi, sistem hidrolik merupakan satu sistem pengganda daya. Contohnya dalam kenderaan bulldozer ini, katakan seorang pemandu bulldozer mengenakan sedikit sahaja daya pada handle untuk mengendalikan bulldozer bagi mengangkat tanah ini. Cangkul pada bulldozer bahagian luar ini mampu mengangkat pasir ataupun tanah dengan daya yang lebih besar. Yang ini adalah salah satu contoh pengganda daya dalam sistem hidrolik. Alright, sekarang kita lihat pula aktiviti 2.8 untuk membincangkan aplikasi prinsip Pascal. Aplikasi prinsip Pascal yang pertama iaitu sistem brake hidrolik. Sistem brake hidrolik ini banyak digunakan dalam kenderaan seperti kereta, lori dan juga motosikal. Dalam sistem brake hidrolik ini, sejenis cecair yang dikenali sebagai bendalir brake digunakan untuk memindahkan tekanan daripada pedal brake ke brake di setiap roda. Jadi kita lihat apakah yang berlaku dalam sistem brake ini apabila pemandu mengenakan daya untuk memberhentikan kereta tersebut contohnya. Apabila pemandu mengenakan daya pada pedal brake iaitu menekan pedal brake menggunakan kaki. Seterusnya, daya ini bertindak pada ombuh kecil. Menyebabkan tekanan dikenakan pada minyak hidrolik dalam silinder induk. Tekanan ini akan dipindahkan ke silinder hamba dan juga ke silinder yang lain bagi setiap roda. Daya yang besar bertindak pada ombuh besar. Seterusnya, ombuh besar akan menolak pelapik brake dan selanjutnya yang terakhir, pelapik brake akan menekan pada cakera brake. Tindakan ini akan memperlahankan gerakan kenderaan dan memberhentikannya. Seterusnya apabila pedal brake dilepaskan, spring akan menggerakkan kepingan gesel ataupun kasut brake ke kedudukan asal dan tindakan brake akan dilepaskan. Jadi dalam sistem brake hidrolik ini, apabila satu daya kecil yang ditekan pada pedal brake mampu memberhentikan sebuah kereta yang lebih besar. Inilah contoh suatu sistem pengganda daya yang telah kita bincangkan tadi. Satu contoh aplikasi prinsip Pascal adalah jet hidrolik. Suatu jet hidrolik boleh digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Contohnya untuk mengangkat badan sebuah kereta dalam proses menukar tayar kereta yang bocor. Jadi kita perlu lakukan beberapa keadaan kepada pemegang jet untuk mengangkat badan kereta tersebut. Yang pertamanya, pemegang ditolak ke bawah. Pemegang jet tersebut kita tolakkannya ke bawah, menyebabkan daya input bertindak pada ombuh kecil. Seterusnya, tekanan akan dipindahkan pada minyak hidrolik dalam silinder kecil, menyebabkan injak A terbuka manakala injak B tertutup. Keadaan ini akan membenarkan tekanan dipindahkan ke silinder besar. Seterusnya,
Daya yang besar bertindak pada omboh yang besar, menyebabkan daya ataupun beban diangkat. Okey, dapat mengangkat sebuah kereta itu. Seterusnya, pemegang kita tarik pula ke atas, menyebabkan keadaan yang berlaku berlawanan dengan keadaan tadi di mana injap A pula tertutup, manakala injap B pula terbuka. Keadaan ini akan menyebabkan minyak hidrolik mengalir dari takung ke silinder kecil. Keadaan ini kita ulang dengan pemegangnya ditolak ke bawah ke atas secara berulang kali untuk memindahkan tekanan ke omboh supaya menghasilkan daya yang cukup kuat untuk mengangkat beban yang berat. Untuk mengangkat badan kereta tersebut yang berat. Sehinggalah kita dapat membuka skru tayar itu bagi menukar tayar yang bocor tadi kepada tayar yang baru. Selepas selesai kesemua urusan untuk selepas selesai menukar tayar yang baru pada badan kereta itu, jadi untuk menurunkan omboh besar, injap pelepas yang pada bahagian bawah ni, kita buka untuk membenarkan minyak mengalir dari silinder besar ke tangki. Jadi sebab kita dapat menurunkan semula badan kereta tersebut dan keadaan boleh seperti biasa untuk jet hidrolik. Jadi kita kena faham apa yang berlaku dalam sistem hidrolik tersebut bagi membolehkan kita kenakan sedikit sahaja daya yang kecil pada pemegang jet, tapi kita dapat mengangkat badan kereta yang lebih besar menggunakan jet hidrolik berdasarkan prinsip Pascal. Pelbagai mesin hidrolik yang dicipta berdasarkan daripada prinsip Pascal. Jadi prinsip Pascal ini digunakan dalam pelbagai jenis mesin yang boleh didapati, contohnya dalam mesin crane ataupun traktor dan seterusnya excavator ataupun jentolak, lori sampah, seterusnya robot dan juga sistem mengeluarkan dan menyimpan semula roda kapal terbang. Jadi pelbagai mesin ini telah membawa manfaat kepada kehidupan kita. So, kamu boleh kaji kesemua mesin hidrolik ini untuk kegunaan masa depan kita. Jom kita lihat pula penyelesaian masalah melibatkan prinsip Pascal. Contoh yang pertama menunjukkan suatu sistem hidrolik. Soalannya, hitungkan faktor penggandaan dan yang B, hitungkan daya output F2 dengan maklumat pada sistem hidrolik tersebut diberi. Jom kita selesaikan sama-sama soalan pengiraan ini. Untuk soalan A, bagi pengiraan faktor penggandaan. Kita ingat balik faktor penggandaan yang telah dibincangkan tadi. Formulanya adalah, apa dia? Faktor penggandaan. Faktor penggandaan formulanya adalah A2 per dengan A1. So, kita refer soalan berapakah A2? A2 nilainya 50 cm persegi, manakala A1 adalah 10 cm persegi. So, kita gantikan nilai A2 50 bahagikan dengan A1 tadi 10. Jadi tekan kalkulator ataupun congak je, 50 bagi 10 sama dengan 5. Seterusnya, apakah unit untuk faktor penggandaan?
Untuk faktor penggandaan tiada unit, ianya adalah nilai sahaja. Kerana maksudnya berapa kali ganda daripada luas permukaan input kepada luas permukaan output. Maksudnya nilai sahaja ataupun nombor sahaja. Jadi, untuk faktor penggandaan ianya tiada unit. Ataupun kalau kita nak tahu juga macam mana kenapa dia tiada unit, kerana A2, dia punya unitnya adalah sentimeter persegi, bahagikan dengan A1 pun sentimeter persegi. So, bila unit atas dan bawahnya adalah sama, so kita cancel out. So, last kali jawapannya tiada unit. Okey? Itu untuk faktor penggandaan. Bagi soalan B pula, bagi pengiraan daya output F2. Berapakah F2? Okey, kita ingat balik formula untuk prinsip Pascal di mana P1 sama dengan P2, iaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. So, kita bawa F2-nya ke depan, kita akan dapat F2 sama dengan A2 bahagi A1 darabkan dengan F1. So, tadi A2 per A1 kita dah kira dalam faktor penggandaan. So, kita boleh terus je gantikan nilai dia. Iaitu 5 darabkan dengan F1 dalam soalan diberi bernilai 12 Newton. So, 5 darabkan dengan 12 sama dengan 60 unit adalah untuk unit untuk daya. Unit F, unit daya adalah Newton. Jadi, jawapan untuk F2 ataupun daya output adalah 60 Newton. Simple je kan? Contoh yang kedua pula adalah seorang juruteknik ingin mereka bentuk sebuah sistem brake hidrolik untuk basikalnya seperti gambar foto di sebelah. Daya input yang mampu dikenakan oleh penunggang basikal ialah 60 Newton di silinder input dengan luas kerata rentas 0.80 cm persegi. Berapakah luas kerata rentas silinder output untuk menghasilkan daya memberi 840 Newton? Okey, jom kita selesaikan sama-sama soalan pengiraan ini. Okey, yang pertamanya kita senaraikan maklumat yang diberi dalam soalan. Okey, soalan maklumatnya adalah 60 Newton. Okey, 60 Newton adalah apa dia kat sini? Okey, dia kata daya input. Okay, daya input kita tuliskan dalam bentuk simbol iaitu F1. Seterusnya 0.80 cm persegi. Apakah nilai ini? Nilainya adalah dikata silinder input, luas keratan input maksudnya, iaitu A1. Seterusnya, daya memberi 840 Newton. Okey, 840 Newton adalah daya, okey? Daya memberi adalah F apa? F2. Seterusnya, apa yang perlu dikira? Nak kira apa? Luas kerata rentas silinder output. Maksudnya di sini berapakah A2? So, untuk selesaikan soalan ini, kita ingat balik formula prinsip Pascal iaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita nak cari A2. So, kita bawa A2 ke depan iaitu A2 sama dengan F2 per dengan F1 darabkan dengan A1. Okey, dah dapat macam ni, kita gantikan nilai dalam formulanya. A2 sama dengan F2 tadi adalah
840 bahagikan dengan F1 60. Darab A1 0.80. Okey, selesaikan secara matematik. Kita tekan kalkulator. So, kita akan dapat A2 sama dengan 11.2. Unit untuk A2, kita refer kepada soalan luas kerata rentas input tadi adalah sentimeter persegi. Maka A2-nya adalah dalam unit sentimeter persegi. So, kita dapat luas kerata rentas silinder output adalah 11.2 cm persegi. Mudah je kan? Last but not least, untuk subtopik kali ini iaitu rantaian konsep yang berkaitan adalah yang pertama berkaitan dengan prinsip Pascal. Okey, apa prinsip Pascal kata? Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bendalir tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalir itu. Seterusnya, rumus yang perlu diingat iaitu adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dan satu lagi iaitu faktor pengganda daya sama dengan A2 per A1. Di mana F1 adalah daya input, F2 adalah daya output, A1 adalah luas permukaan input manakala A2 adalah luas permukaan output. Dan yang terakhir, aplikasi dibincangkan dalam subtopik kali ini iaitu brake hidrolik dan juga jet hidrolik. Yang terakhir, jom selesaikan misi kita untuk pengukuhan bagi subtopik kali ini. So, selesaikan praktis formatif 2.4 daripada buku teks muka surat 65. Okey, selesaikan soalan nombor 1, 2, 3 dan 4 dalam soalan latihan masing-masing. Selesaikan ya. Okey, sampai setakat ini dulu untuk kali ini. Terima kasih semua kerana menonton video ini sehingga ke penghujung pengajaran. Okey, selamat maju jaya kepada semua agar berjaya dengan cemerlang dalam subjek fizik. Terima kasih sekali lagi kerana sudi like, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa Channel. Okey, jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Okey, bye-bye.